ketika itu berada di ruang pintu dapur rumah aku. Dengan tak semena-mena, datuk aku dengan pantas berlari dan melangkah anak-anak tangga satu persatu sangat cepat dengan keadaan tergopoh-gapah. Pelita minyak tanah di dalam genggamannya seolah-olah apinya itu bagaikan dah nak terpadam. Tetapi masih lagi tetap menyala. Cepat, tutup pintu. Laungnya sambil tangan kanannya memegang daun pintu untuk segera ditutup. Kelihatan wajah Datuk pucat lesi seperti dia di dalam ketakutan dan kecemasan. Tak berlengah lagi, aku segera menutup pintu dengan kuat dan bunyinya berdentum. Datuk berlalu dan duduk di tengah rumah. Ayah, ibu dan adik-adik aku mengelilingi tubuh Datuk. Dia kelihatan tercungap-cungap seperti mahu menyatakan sesuatu. Tapi suaranya masih tak terlepas. Emak mengurut-ngurut dada dan belakang Datuk. "Pasal apa?" tanya ibu setelah melihat wajah Datuk agak tenang. "Tu, sana tu. Tercungap-cungap lagi nafas Datuk. "Ular besar," jelas Datuk. Ular besar tu seakan-akan mengejar dia dan mahu menelan tubuh Datuk. "Ular apa?" tanya ibu lagi. "Taklah, besar sangat. Bukan ular sawah. Tapi pelik betul. Warna kuning dekat besar batang pokok durian," terang Datuk. Aku yang mendengarnya terasa seram bulu roma. "Itulah, Mak. Kan Gaya dah cakap, jangan turun senja-senja ni." Tapi Mak degil. Tengok sekarang apa dah jadi. Ibuku mula berletih. Walaupun letiran itu adalah letiran biasa-biasa saja. Senja begini, apa makna itu? Hantu-hantu berkeliaran ketika itu. Ibuku dan Datuk selalu beri nasihat. Waktu senja mesti dah berada dalam rumah. Jangan ada di luar rumah. Aku sangkakan larangan itu hanya untuk budak-budak seperti aku aja. Tapi sebenarnya, orang tua pun tak terkecuali. Katanya kalau kita ni engkar, macam-macam boleh terjadi. Apalah Datuk ni? Ibu dah tak bagi Datuk keluar rumah senja-senja, Datuk keluar juga. Kambing Datuk yang hilang tu boleh aja dicari siang besok. Dah banyak kali si jantan tu hilang pun. Bukan ke mana. Yang Datuk susah-susah pergi cari waktu-waktu senja tu buat apa? Katanya kandang memang dah ditutup oleh Datuk. Sebaik saja Datuk menghalau kambing-kambing tu masuk ke kandang. Memang Datuk dah perasan yang si jantan tu dah hilang sejak petang tu. Dengan kawan-kawanku, ku bercita dalam lagu. Pernah aku tersesat di tengah hutan lebat. Hari pun telah larut malam, hutan bertambah seram. Turun hujan gerimis, aku mulai menangis. Oh, badanku menggigil, tiba-tiba datang makhluk yang ganjil. Dia menghampiri, aku tak sadarkan diri. Tak terasa olehku, hari pun mulai terang. Pengalaman pahitku jangan sampai terulang. Oh, badanku menggigil, tiba-tiba datang makhluk yang
seolehku. Hari pun mulai terang, pengalaman pahitku jangan sampai terulang. Ular berwarna kuning yang teramat besar melintang tengah jalan. Seluruh penduduk kampung semua dah tahu cerita ular besar tu. Itu bukan jalan-jalan ular tu. Tapi ular tu sudah wujud di situ sejak sebelum kampung aku tak bernama lagi. Dah beratus-ratus tahun. Aku dah mula rasa takut juga bila Datuk tiba-tiba ketawa mengilai-ngilai. Kambing jantan Datuk yang hilang petang kemarin dah jumpa dah. Dia balik sendiri ke kandangnya. Mana dia boleh tinggal lama-lama di tempat lain. Aku yang melepaskan kambing-kambing Datuk dari kandangnya kerana Datuk tak sihat. Sepetang aku menjaganya. Hampir senja, macam biasa, aku menghalau semua kambing-kambing tu masuk ke kandang. Sebelum ayah menjemput bomoh untuk berubat Datuk, malam berikutnya Datuk mula berperangai pelik-pelik. Sehingga kami tak sedar yang Datuk telah membawa pelita minyak tanah keluar dari rumah. Dia berjalan perlahan-lahan hanya dengan berkaki ayam. Dia seperti tak sedar diri. Masa dia berjalan tu, sebab haluannya seperti seolah-olah mengikut langkah dan menghala ke hujung kampung. Di situ cuma ada hutan dan kebun getah tua yang ditinggalkan. Hutan tu jarang orang pergi. Tempat tu menyeramkan. Kata orang zaman Jepun dulu ramai yang dibunuh di situ sebab ingkar arahan. Tempat Jepun memancung kepala. Kesan-kesan sejarah ni masih ada sehingga ke hari ni. Siapa yang berani? Siapa yang berani melalui kawasan itu? Orang tu kalau berani memang hebat sangatlah. Tok Imam biasa kena. Haji Talib pun biasa kena. Tok Esah pun pernah kena. Tok Mah pun kena. Tok Mat pun kena. Semua biasa dah kena usik. Mereka jumpa hantu tak ada kepala lah. Dalam seram-seram kena usik, Tok Mat lah yang paling nak tergerak sekali. Semasa dia mahu ke kebun duriannya, memang dia terpaksa melalui kawasan tu. Awal lagi katanya, dalam pukul 9 malam. Tak semena-mena, pokok-pokok bergoyang-goyang dengan kuat. Angin tak ada, ribut tak ada. Tapi macam daun-daunnya semua habis berguguran macam ditiup ribut. Mula-mula dia dapat bertahan lagi dengan membaca macam-macam mentera. Tapi bila ada angin yang bertiup lembut dan menyebabkan tengkuknya jadi sejuk, mulalah bulu romanya meremang. Tengkuknya terasa besar, ditambah lagi bunyi suara orang meminta tolong dari dalam semak. Apa lagi, dia pun cabut lari tak cukup tanah. Kain pelikat yang dipakainya dah terlondeh pun dia tak sedar. Mujurlah dia pakai seluar kerat. Kalau tidak, lagi seram jadinya. Mungkin akan gamak satu kampung. Jas, cuba kau dengar. Apa yang bunyi tu? Tak ada apa-apa lah. Aku tak sedar lah. Sudahlah, apa nak takut? Ini, kan aku ada kat sini ni. Tanya orang kampung, siapa yang tak kenal aku? Aku anak penghulu, pandai pencak silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat. Janganlah cakap sombong, mengapa lari anjing gonggong? Engkau tuduh bohong, aku coba langkah gayung. Kalau kau berani, mengapalah takutkan bini? Engkau salah terka, aku memang beri manja. Kalau sudah begitu, apa mesti dibuat? Ai, kalaulah jumpa hantu, engkau beradu kuat. Mana dantu? Engkau jangan takut. Jangan cakap besar bang oi. Aku dah seram sejuk ni. Kenapa lembu ni tak jalan pula? Jangan bising-bising lah. Baby yang bukan-bukan.
Bagus, mulut kau sangat cabul. Hari dah senja kalah. Apabila bulan dah timbul, hantu Mahajalila. Alamak, mulut engkau berdiri, badan sudahlah kecut. Lembu tak mau lari, marilah kita pecut. Marilah kita pecut. Lihat, orang punya apa dia? Aku dah cakap kau tadi, aku lari. Lihat, tolong lihat. Tolong jangan tinggalkan aku lihat. Tolong, kaki aku tak ada lagi. Lihat, tolong. Selalu orang kata bila seseorang tu terkena rasuk, memang akan jadi lebih kuat. Dia jadi kuat kerana dibantu oleh makhluk yang berada dalam tubuh itu. Sama ada jin atau apa, tak tahulah. Dan memang kita tak nampak makhluk tu kan. Benarlah, ke situlah penyudahnya. Datuk rebah di situ. Datuk rebah di bawah pokok ketapang. Pokok ketapang yang terletak di tepi sebuah kubur lama. Kubur itu cuma bernisankan 2 batang kayu cengal yang terpacak dah beratus tahun di situ. Hanya itu aja sebagai penandanya. Itulah dia. Itulah kubur keramat kepercayaan orang kampung. Mereka selalu meminta pertolongan dengan memasang niat atau nazar bersama pulut kuning dan telur dadar sebagai jamuan. Ada permintaan mereka yang berjaya dan ada juga yang gagal. Tapi di situlah tempat mereka menyatakan masalah dan minta pertolongan. Akhirnya datuk aku berjaya dibawa balik ke rumah. Walaupun tubuhnya longlai, jenuh juga ayah berubat. Bomoh yang ketiga baru berjaya memulihkan penyakit datuk. Selepas itu datuk bertambah sihat seperti sedia kala setelah apa sahaja yang menumpang tubuh datuk dapat dihalau. Itulah sebuah peristiwa yang telah menimpa datuk aku. Waktu itu, aku dalam usia 9 atau 10 tahun. Ketika itu ramai orang percaya kepada perkara-perkara karut yang tak masuk di akal, yang mereka jadikan tempat untuk meminta tolong. Sehingga mereka terlupa akan kuasa Allah SWT sebagai Khalik, Maha Pencipta. Sekarang semua itu dah tak ada lagi dah. Keramat yang diagung-agungkan hilang entah ke mana. Kawasan tempat tentera Jepun memancung leher pun dah berubah. Kawasan itu dah jadi taman perumahan sekarang ni. Kepercayaan kononnya keramat berkuasa dah tak ada lagi. Alhamdulillah. Kepercayaan karut-marut itu sudah terhakis dengan terbinanya sebuah surau di kampung aku. Iman masyarakat makin teguh di kalangan mereka. Dan cerita-cerita lama itu hanya sebagai kenangan dalam lipatan sejarah. Datuk aku pun dah lama dijemput ilahi. Kambing-kambing peliharaannya pun dah lama dijual. Cukuplah aku tak sanggup meneruskan kerja-kerja memelihara kambing tu lagi dah. Bagi aku, semua tu dah tak sesuai lagi. Kerana hampir keseluruhan kampung aku sudah dibangunkan untuk pembangunan sekarang ni. Ini kerana kawasan-kawasan rumput, tempat kambing meragut rumput, juga dah diganti dengan kawasan hutan batu. Tak sesuai untuk nak bela kambing lagi dah. Apa yang lebih penting, kejayaan masyarakat berubah dan mendapat kesedaran untuk tidak lagi mempercayai perkara-perkara syirik dan khurafat. Alhamdulillah. Aku tidak takut dengan hantu atau jembalang. Aku tidak kecut walau apapun yang datang. Jin atau membang, baik-baik jaga-jaga. Aku tidak bimbang walau matanya berseroda. Setan dan puaka taring bercabang-cabang. Janganlah menyangka hati aku boleh goyang. Aku bawa bekal kemenyan satu goni. Aku buat tangkal serapa dengan jampi. Hu kanan, hu kiri, berkah doa baginda Ali. Hu depan, hu belakang, aku mesti tetap
jeruk. Kalau datang di depan, aku buka langkah satu.